Yang pertama perlunya itu ayat yang dilepasnya. Aku adalah ayat yang lepas itu bahwa tugas di antara tugas yang dilakukan ini Rasul. Rasul ini kita mulai utusan. Kalau kita itu umum, tidak tersawa Nabi Muhammad oleh Rasul. Disebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, dia berkebutuhan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masyarakat kita itu ada pemilu. Dan dia sebut pemilu arti dia terorisme di antara kerajaan negara. Apa saya pemilu sebut? Tentunya daripada kerajaan. Baik kerajaan negeri, baik kerajaan pusat, kerajaan dunia seluruhnya ada pemilu semasa. Allah Ta'ala berlagi berguru ke sistem itu dulu. Jadi Nabi Muhammad itu dulu. Keluar dari dulu Nabi Muhammad. Artinya keluar dari dulu Allah. Karena dia sendirinya untuk dulu. Dan ada kita yang ngaku dari Muhammad itu. Kita yang ada dulu. Ini dia Muhammad. Satu. Yang kedua orangnya. Selain pada Allah keinginan Nabi Muhammad. Kalau ada sebut ada lagi orang lain, apa yang dibuat orang lain dari Muhammad juga bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk Nabi Muhammad. Yaitu orang-orang yang tak mari lagi, tak berangkat lagi. Waktu Nabi lahir bukan itu lama lagi, banyak orang lain yang tak mari lagi, tak berangkat lagi. Pun itu kan support kepada Nabi Muhammad. Itu dakwah tertabir manusia itu termasuk kita ini. Kita ini sementara kita ciptaan kemarin baik sini baik ini. Kita ini lahir pada 1000 tahun dari Muhammad. Dah 1000 tahun itu. Kita juga dicegah oleh Allah sebagai hamba sebagai khalifah untuk berdakwah dengan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikata bahawa mengajar agama, buaya agama, tunjuk cara hidup agama ni. Jangan ingat bahawa puan duduk caca di isap rokok tengah mengajar ni. Selain daripada Nabi Muhammad SAW, kita juga ditugas oleh Allah mengajar agama juga. Jangan letak atas tu imam, tu qadi, tu guru, tu ustaz gapo yang mengajar agama ni. Kita semua bila kita nak Islam, arti kita duduk di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan apa saja Tuhan suruh Nabi Muhammad buat, suruh kata berapa, kita juga secara senyap-senyap ke secara zahir-zahir kita juga diminta mengajar, menyebut, dia buat contoh Islam sebagai yang dia ajar oleh Allah. Dua. Yang ketiganya ialah Allah Ta'ala sebut minggu lepas, belum pada Nabi Muhammad lahir, ada orang bawa, ada puak di muka dunia ni yang ditugas oleh Allah menjalankan kerja-kerja agama, iaitu golongan Yahudi ataupun kita panggil Bani Israel. Lah ni orang panggil Zionis lah, apa macam benda lah. Orang ni titih menitih Allah Ta'ala lantik puak-puak dia jadi tuk mulunya. Lepas seorang Nabi, lepas seorang Nabi, Allah Ta'ala pilih golongan Bani Israel untuk pikul tugas dakwah ni. Tetapi oleh kerana Bani Israel sendiri tak dengar kata, melawan ajaran Nabi, siapa kau pekat ada Nabi yang dia bunuh, macam Nabi Zakaria dia bunuh pula, bukan bunuh bedil, tembak pacung, dia gaji pala. Dia tanah Nabi sekat pinggan, dia ambil gaji pala. Kalau bunuh pacung tekok tu dia mati sekejap je, tapi tak lepas hajat. Nak lepas hajat, nak tengok orang kena bunuh ni gelepar, beradu. Tu perangai manusia nak puas nafsu dia ni, maka dia rela gaji pala sepatu belah dua. Tu dia puas hati dia. Dan Yahudi ni pak lala ni perangai dia begitulah, tak habis-habis. Kita tengok dalam internet semalam pagi ni, tengok bagaimana peperangan sedang berlaku pula di Palestin baik, di Lebanon baik. Tak ada sebab lain kerana
Oh, kerana dia ambil tanah orang, tanah Palestin, tanah Arab. Tak ada pasal-pasal dia ambil melalui PBB, bangsa bersatu dengan sebab bangsa bersatunya orang tidak Islam yang menguasainya termasuk Amerika sendiri, dan Amerika sokong Yahudi, maka tak habis-habis, tak selesai masalah. Dan sampai bila pun tidak akan selesai masalah. Usahakan orang curi tanah, orang curi selipar pun kita beramal. Ini sebelah bombing Palestin dibagi dua, beri ke Yahudi tak ada apa-apa, sebelah beri ke Arab sebelah. Maka akan terus menerus berlaku. Dan Yahudi tidak akan berhenti daripada membunuh, sebagaimana juga orang lain tidak akan berhenti daripada melawan atau membalas balik. Jadi Yahudi telah hilang bakat untuk memimpin agama Allah Ta'ala, maka Tuhan tarik urusan dakwah daripada keturunan Yahudi bawa mari kepada keturunan Nabi Ismail. Yahudi ini sepupu bagi Nabi Ismail. Jadi sekarang ni pimpinan dakwah beralih daripada Israel kepada Nabi Muhammad sebagai sepupu Bani Israel kerana tidak mempunyai bakat untuk dakwah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kena usaha supaya bakat dakwahnya ada pada kita. Tutur kata sebagaimana Nabi Muhammad ajar, PA perangai sebagaimana Nabi Muhammad ajar, cara berfikir sebagaimana Nabi Muhammad ajar. InsyaAllah sampai bila pun kita orang Melayu, khasnya Melayu Kelantan ini, kena ada bakat ni, barulah Allah Ta'ala beri pada kita ni kehormatan memimpin agama yang akan dihormati dunia dan akhirat. Kalau tidak begitu, kalau kita tinggal agama, maka benda ni beralih pada orang lain. Kita sengih-sengih, kita panggil kita buat berana akhirat kalau bangun kubur, tak ada nak cari orang lain pasal kena cari Nabi. Hanalam belah mana, sombong belah mana, gedebel belah mana sekalipun, bangun kubur di akhirat kalau kita bangun sebatang kara. Jari 10 kita panggil, air tak bawa setitik, nasi tak bawa sebutir, kain sorak benar pun tak bawa, nak pergi jumpa siapa seluar-luar pada masyarakat tidak jumpa Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah kita akan dijamu dengan kolam Kausar, dengan syaratnya atas dunia kita hidup ni, kita benar-benar tunjuk bakat kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang tabligh. Sama ada kita nak buat politik ke, kita tunjuk politik kita bagi politik Nabi Muhammad, politik Islam kita panggil. Sama ada kita ni peniaga ke, kena tunjuk kita ni peniaga sebagaimana peniaga Nabi Muhammad ni. Sama ada kita peladai ke, sama ada kita jadi suami orang ke, jadi isteri orang ke, jadi cikgu orang ke, jadi ketua orang ke, kena tunjuk bakat yang Nabi Muhammad tunjuk. Sebab itulah Nabi Muhammad hidup 23 tahun. Nabi Isa hanya hidup lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun. Tapi dengan sebab anak murid dia sendiri kepung rumah dia, maka Allah Ta'ala bawa Nabi Isa ke langit. Mengikut kita orang Islam ni, Nabi Isa dibawa naik ke langit, bimbang takut dibunuh oleh anak murid dia sendiri. Tapi orang Kristian kata Nabi Isa kena bunuh. Itu dia punya pasal. Jadi walau bagaimanapun kita orang Melayu duduk bersama orang Cina yang belum Islam lagi, banyak lagi orang tidak Islam, kena tunjuk bakat dakwah kita ni, sama ada dalam bentuk tutur kata, sama ada dalam akal fikiran, sama ada dalam emosi, semua pun kena tunjuk bakat dakwah supaya Islam itu terus menerus ada di kalangan kita dan dapat ditiru oleh orang lain dalam bidang ekonomi ke, bidang politik ke, bidang sosial ke, bidang rumah tangga ke, apa saja pun kena tunjuk bakat Islam, barulah kita boleh tunjuk contoh Islam untuk ditiru oleh orang lain. Itu ayat yang kita ambil minggu lepas, dan hari sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Ayat ni ayat mengenai dengan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni bukan pandai-pandai majlis agama suruh rakyat sembahyang dak. Bukan pandai-pandai tok guru, bukan pandai-pandai cikgu, bukan pandai-pandai ibu bapa. Sembahyang jemaah ni perintah daripada Allah. Sejak daripada Nabi kita sapa ke Quba. Nabi kita duduk 13 tahun di Madinah, tak boleh buat sembahyang jemaah. Boleh buat sembahyang jemaah ni bila Nabi kita berjaya bawa diri daripada Mekah, daripada kepungan orang kampung dia sendiri, kerajaan dia sendiri. Berjaya lepas si Mekah pergi ke Madinah, dan mula-mula kampung dia sapa ialah kampung Quba. Dan leda ni pun bila kita ke Madinah, biasanya orang bawa lah kita ke Masjid Quba. Bila sampai di Masjid Quba tu, kita kena ingat ni dah kampung masjid tempat Nabi aku mula-mula buat jemaah. Di Mekah tak boleh buat jemaah. Kerana jemaah ni kena ada khutbah. Khutbah makna ceramah. Ceramah ni lah kok yang kapi tak beri mana.
Nak minta gapo boleh, nak pegang jawatan apa boleh, tapi ceramah minta maaf jangan. Kerana ceramah ni arti membuat orang ni reti kebodohan aku, reti tolong aku, maka takkan aku nak biar membuka apa ni pekung aku. Inilah benda yang menyebabkan Nabi Muhammad di Mekah, walaupun kampung dia sendiri, walaupun sama dengan anak buah dia sendiri, tak boleh ceramah. Bimbang takut apa nama ni tersebarnya kau yang sebenar. Bila sampai di Madinah, dan dengan sebab belum pernah Nabi sampai di Madinah tu, Nabi dah kempen dah orang-orang Madinah hok mari tiap-tiap tahun ke Mekah untuk buat haji. Tiap-tiap tahun orang Madinah mari ke Mekah, dan orang Arab seluruhnya mari ke Mekah untuk buat haji. Dalam saat nak orang-orang Arab buat haji di Mina, di Mina ni duduk lama sikit. Pakhlala ni pun bila kita duduk di Mina tu, kita diminta duduk paling tidak 3 hari 4 hari kepada kita. Waktu di Mina ni lah, waktu di pada Mina ni lah untuk merata ni Nabi kita rebut peluang untuk berdakwah dari khemah ke khemah, dari khemah ke khemah, ataupun kita panggil dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dalam masa Nabi kita berkempen di Mina ni lah, Nabi kita memperkenal diri dia sebagai Nabi, dan diminta tuan-tuan semua terima saya. Paling tidak terima saya, buat balik kampung demo, tolong jaga saya daripada diganggu oleh siapa-siapa. Nyawa saya, berapa saya, supaya saya boleh berdakwah. Alhamdulillah, seruan Nabi dapat sambutan baik. Khasnya daripada 2 kumpulan dan 2 grup Arab Madinah, dia panggil Aus dan Khazraj. Ni 2 kumpulan Melayu, kumpulan Arab di Madinah. Aus pun terima, Khazraj pun terima. Akhir sekali orang ni buat muahadah, orang kita panggil buat bai'ah, orang panggil bai'atul aqabah. Mana-mana orang belajar sejarah Islam dia sebut, dia tahu bai'atul aqabah. Bai'ah makna perjanjian. Bagaimana kita buat perjanjian di Kuala Lumpur, kita panggil apa ni, deklarasi Kuala Lumpur, ataupun di Jakarta, ataupun di mana-mana ni ada perjanjian-perjanjian begitu. Begitu juga zaman Nabi itu ada bai'atul aqabah, perjanjian di kampung Aqabah. Aqabah ni tempat hak kita hidup melata lah, Jamrah Ula, Jamrah Usta, Jamrah apa namanya, Jamrah apa semua. Jamrah ni lah panggil Aqabah. Sinilah tempat Nabi kita buat berjanji. Jadi kalau kita sapa di Madinah Lala ni pun, kita tak tahu tempat mana dah Lala, habis kena sodok belakang bukit buka. Tapi walau bagaimana kita sapa di pada Mina untuk melata tu, kita berdirilah sekejap, lengung sekejap, ingat balik cerita lama, cerita Nabi aku Muhammad 1400 tahun dulu duduk mata ni lah, di padan ni lah, apa nak camping Islam daripada khemah ke khemah pada khemah. Dengan cara lain tu kita dapat keruk balik perkara lama tu masuk semula dalam jiwa kita. Bagaimana susah Nabi Muhammad nak bawa Islam di Mekah sendiri pun, negeri dia sendiri pun dia kena ancam selalu. Mari di sini di Padang Mina ni pun dia terpaksa menusuk-nusuk, apa ni, tawar diri nak buat ceramah boleh ke, nak buat baca Quran boleh ke. Bukan susah Nabi kita. Cuba ingat, dan belum kita ingat bagaimana Nabi kita berjalan seorang diri tengah malam buta, tak takut atu, tak takut berapa, takut orang. Tapi kerana Allah SWT akhir sekali berjaya, Nabi kita rekrut orang-orang dia, dan Nabi kita lantik lalu. Demo bila balik kampung di Madinah, kawan lantik demo jadi naqib. Lantik demo jadi naqib. Ada laki-laki yang dipilih untuk menjadi naqib, dan ada perempuan yang dipilih untuk menjadi naqib. Yang kita panggil ini ada muslim, ada muslimat. Kita panggil ingat buka cawangan lah. Bila balik ke Madinah, ada yang membuka cawangan Islam sana sini. Jadi bila Nabi kita berpeluang untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Nabi sapa di Madinah tu ramadah apa namanya, anggota penduduk kampungnya, penyokong Islam, yang menyebabkan masing-masing berebut sebagaimana masuk minggu lepas berebut nak suruh Nabi Muhammad ni berhenti di rumah dia. Orang ni kata berhenti Muhammad lah, ya Rasulullah, Muhammad luar bodoh-bodoh, tak ada nak rehat ke apa boleh berhenti. Akhirnya Nabi kata, da'ha fa innaha ma'murah, biarlah untuk aku ni pergi sendiri, nak berhenti luana, nak turun luana, biar dia beri, kerana ada malaikat duk pandu dia. Atau siapalah kau cerita apa namanya, unta ni berhenti satu tempat. Lalu Nabi tanya, tanah tempat untuk aku berhenti ni tanah siapa, gerai nama siapa kat kita kala ni. Maka orang tanah anak yatim 2 orang, Nabi kita minta orang pergi berunding dengan wali atau penjaga anak yatimnya untuk dibeli. Maka bila sudah berunding berapa,
apa namanya di antara budak ni, budak seorang tu nama Sahlul, nama lagi Suhailun, dua beradik ni Nabi kita bayar dengan duit dia sendiri. Dan duit tu tua dia Sayyidina Abu Bakar bayar beli tanah untuk tapak Masjid Madinah lela ni. Adik kakak pergi ke Masjid Madinah, masuk Masjid Mekah, masuk Masjid Madinah juga. Ingat, inilah tapak masjid hak mula-mula Nabi buat hasil daripada derma yang buat tubik daripada pokoknya sendiri dan sahabat-sahabat lain. Buat tubik derma ada, lepas tu bila siapa tanya buat masjid kat Nabi, kita punguh pasir sendiri, punguh batu jokong sendiri, sambil menasyik, apa namanya, laula kama tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Ni nasyid ni mula itu bit daripada mulut orang Arab untuk memberansang, untuk memberi semangat pada pekerja-pekerja yang bekerja untuk buat masjid. Itulah benih pertama Masjid Nabawi yang kita tengok lah ni comel dah, lah ni kau besar, tapi zaman dulu hanya sebuah palesa kecil. Sana dah Nabi kita semaya, Nabi kita bocak, Nabi kita buat pejabat. Situ belakang masjid pos situlah, pejabat dakwah pos situlah, Kementerian Peperangan pos situlah, Kementerian Makanan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, situ belakang lah atas masjid Nabi buat. Yang orang lah ni sebut kata agama lain, politik lain ni, semua ni ilmu karut belakang, ilmu ayah pil belakang ni yang disebar oleh orang Eropah, yang diterima oleh orang Melayu. Dia sesat jalan, orang Arab dia sesat jalan, banyak orang Arab yang sesat jalan sebagaimana orang Melayu. Kalau orang Melayu sesat jalan tak apa, tapi kalau orang Arab sesat jalan apa boleh buat. Tapi itulah bakat orang Arab sendiri, tidak mempunyai bakat dah sekarang untuk memimpin Islam, sebagaimana Yahudi juga tak ada bakat untuk memimpin Islam. Sebab itulah Arab sendiri belah sama sendiri, kerana disuntik oleh semangat kebangsaan Arab, oleh semangat sosialis Arab, oleh komunis Arab pun ada. Ini kan alpa mereka beratus tahun dulu memberi peluang pada masalah-masalah Eropah ni, apa jajah negeri serta baiki fikiran-fikiran mereka. Baik, sembahyang Jumaat adalah sembahyang yang mempunyai kelainan sikit daripada sembahyang-sembahyang lain, iaitu khutbah. Kalau sembahyang waktu Jumaat lah ni, kalau kena ke sembahyang hari Sabtu Ahad, sembahyang 4 rakaat kita panggil zuhur. Tapi hari Jumaat saja dibuang 2 rakaat dan diganti dengan 2 kali ceramah, kita panggil khutbah Jumaat. Tidak sah Jumaat kalau tidak ada khutbah Jumaat, dan tidak sah khutbah Jumaat pula kalau tidak ada rukun 5. Rukun 5 kita panggil puji Allah, selawat ke Nabi, pesan kepada makmum semua supaya takwa pada Allah, lepas tu baca sepatah 2 ayat sebagai rujukan, dan akhirnya doa pada semua Islam seluruh dunia, tak kira Islam Melayu ke Cina ke Inggeris ke Arab ke apa namanya orang asli ke, asalkan dia Islam, kewajipan kita doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Dalam banyak-banyak doa yang diminta ialah hendaklah Tuhan ampun dosa orang Islam semua, baik laki puan, sama ada hak hidup, hak masih hidup ataupun hak mati. Punya luahnya rangkaian persaudaraan kita orang Islam ni pada semua Islam seluruh dunia, bangsa berapa tak kira bangsa Cina ke asal dia Islam, tak kira orang asli ke asal dia Islam, orang putih ke orang hitam ke orang kaya ke miskin ke asal dia Islam, termasuk di bawah doa yang diberi oleh tutup iman dan kita. Amin. Akhirat kelak kita akan bertemu daripada masyarakat dengan orang yang kita berdoa masing-masing terima kasih dan doa kawan doa kerana, maka insya-Allah panjang itu sampai pada masyarakat kita akan berkawan dengan orang ini. Luasnya orang lain bangsa apa namanya agama lain tak boleh pandai-pandai. Siapa dia nak Tuhan nak layan apa akhirat. Jadi itu orang panggil main Jumaat. Coba tuan-tuan perhati, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hei orang mukmin. Dia tak kata hei orang Melayu. Dia tak kata hei orang Arab. Dia tak kata hei orang Cina. Dia tak kata ya ayyuhal malayuwiyun, ya ayyuhal arab, ya ayyuhas siniyun. Tak. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang mukmin. Tak kira mu ni bangsa apa, cakap apa, budaya apa, bahasa apa, asalkan memberi mengaku, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Bila saja bunyi orang bagi Jumaat, maka hendaklah kamu bergegas, kamu cepat-cepat pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk zikrullah. Fas'au ila zikrillah. Tengok ayat. Fas'au ila zikrillah.
Dia tidak kata fas'au ila salatil Jumaah. Hendaklah kamu cepat-cepat pergi sembahyang Jumaat. Tuhan tak kata gitu. Dia tak kata fas'au ila sama'il khutbah. Cepat-cepat pergi dengar khutbah. Tak. Dia kata fas'au ila dzikrillah. Hendaklah kamu cepat-cepat diingat pada Allah. Arti kalau kita pergi sembahyang Jumaat tapi tak ingat pada Allah, kosong. Kalau kita pergi dengar khutbah tapi tak melekat zikrullah pada kita, kosong. Tapi kalau kita pergi ke masjid atas dasar zikrullah, ingat pada Allah, barulah kita memenuhi kehendak Allah ke atas kita sebagai hamba dan kuali Allah. Ingat pada Allah bukan ingat Allah ngati dia bilang wasbih mata rata perut rata ingat. Itu tak jadi. Itu apa panggil sebut Allah, bukan ingat pada Allah. Ingat pada Allah, ingat pada kandungan Quran sebuah. Kandungan Quran sebuah itulah berkisarnya zikrullah. Halal sunat makruh, dia dua perkara tu je. Ingat pada Allah ni ingat pada dua perkara, iaitu amruhu wa nahyuhu. Hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang. Sebanyak mana Quran 30 juzuk tu dia berkisar hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang. Hak mana hak aku suruh dalam bab ekonomi, aku suruh lagu ni. Dalam bab rumah tangga belah ni. Hak aku larang bab ekonominya belah ni. Hak aku larang bab rumah tangga je belah ni. Hak aku larang bab sosialnya belah ni. Hak aku suruh bab sosialnya macam ni. Hak aku nak budayanya lagu ni. Hak aku tak nak lagu ni. 30 juzuk mengandungi masa 23 tahun, susah masalah. Ya kita ni ambil sembahyang puasa akhir puasa pun dah sembahyang pun dah. Pilih ambil kita setuju, bukan kita setuju, orang putih setuju. Orang putih tak marah kalau nak sembahyang buat masjid 40 hektar, tak apa. Tapi jangan ganggu masalah ekonomi. Kalau ganggu masalah ekonomi tak boleh nego aku. Dia kira dia je. Jadi kita orang Islam ni masalah ekonomi, masalah sembahyang puasa, masalah rumah tangga, nikah, kahwin, pinjam, menyam, kontrak, tak kontrak, perjanjian, tak perjanjian, apa saja pun mesti libat dengan zikrullah. Sebab itulah bila kita pergi sembahyang jemaah, tok khatib berceramah, berkhutbah, dia kena sebut ayat Quran. Ayat mengenai ekonomi dia kena sebut. Ayat mengenai tauhid dia kena sebut. Ayat mengenai sosial dia kena sebut. Ayat mengenai sembahyang puasa dia kena sebut. Ayat mengenai rumah tangga dia kena sebut. Ayat mengenai kahwin, bercerai, susu, tutup nafkah, apa semua dia kena sebut belakang. Sebab tu tok khatib ni orang ganti Nabi Muhammad SAW. Kerana tok khatib yang pertama atas dunia ni ialah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mati, benda tu diganti oleh tok imam, kita panggil dia tok imam. Ya sepatutnya kita panggil tok khatib, tapi tok imam. Sistem tu masalah apa nak panggil teknikal tu, ini masalah dah. Nak tok imam suku ke, nak capur sekali tok khatib ke, itu terserah tak kita. Tapi yang pentingnya tok khatib naik atas mimbar tu dia kena ingat, ni kerja aku ni kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi Muhammad baca ayat ni, sebut benda tu sebut ni, aku kena sambung balik kerja Nabi Muhammad. Akhirat kelak tak kena buat intapa muka tok khatib di pandang-pandang apa namanya disebut benda-benda lain misal. Sebab itulah kita kena beringat sama ada kita jadi tok lelaki orang pun, maka orang pertama jadi tok lelaki ni ialah Nabi Muhammad. Nak jadi bini orang pun kena ingat orang pertama jadi bini Nabi ni ialah Siti Khadijah, ummahatul mukminin. Nak jadi anak kau jadi tok kumulu orang, kutuk gawa, wakil rakyat, kutuk dan menteri, kaum menteri besar, kau esko, semua ni kerja Nabi asalnya. Dia ambil alih oleh orang kemudian setelah Nabi kita meninggal dunia. Ini semua ni masuk bawah zikrullah. Jadi kesimpulannya zikrullah ni bukan mengatik ya. Kita ni kalau berzikir tak mengatik. Ada apa itu, ada al-Fatihah dulu, ada apa hadiah Nabi. Semua ni para hadirin perkara sampingan kita besar-besar ke benda. Nak mengatik. Tak ada baca qul huwallahu dulu, kau bismillah dulu, kau Allahumma inni ahdi ilaika, aku hadiah berruh. Pahala zakat, pahala kiraan daripada Nabi aku, kepada Nabi gapo, ni semua para hadirin semua gangguan tengah jalan. Ya bila kita baca, bila kita mengatik sekian banyak, baca kita biru, doa sekian-sekian kita rasa puas hati, belum terik. Ngarut ya. Ini karutan yang dibuat oleh orang kemudian bagi nak mengada-ngadakan kerja. Zikrullah sebenarnya bukan mesti mengatik saja. Apa saja ingatan kita kepada hukum Quran, amru wa nahyu, al-amru wa nahyu, ma'ruf dan munkar, semua termasuk di bawah zikrullah belaka. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW bila sudah sembahyang dia baca, kalau kita panggil baca wirid, sekali dia baca Allahumma antas salam,
sekali dia baca Allahumma la mani'a lima a'taita, sekali dia baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sekali dia baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, sekali dia baca Allahumma ja'al khair umri aw akhirah waj'al khair amali khawatimah waj'al khair ayyami yawma alqa. Bakal kita tak pernah baca tu imam kita, ustaz kita, ubalik kita tak aja baca doa kok nabi kita baca jok muda pak tua belum bini ni dah gahak ni lah. Ini satu kelemahan kita, kerana kita sendiri tidak berapa minat dengan doa. Kita hanya minat dengan baca doa lain khutbah juga. Khutbah makna ceramah, kita duk baca ceramah, mana boleh ceramah orang baca. Cuba ceramah sekali, panggil orang ceramah, waktu pergi surat baca ceramah, lagi balik habis orang. Kerana kita baca ceramah bukan berceramah. Begitu khutbah ni berkhutbah, bukan baca khutbah dah. Tapi dah kerana kita jahil, lagi tak ada orang tu tak nak baca, tapi angin nak jadi tu email. Masalah. No, maaf lah, tak si maaf sudah bagi. Wahai orang mukmin, bila diseru dia laung azan hari Jumaat, hendaklah kamu cepat-cepat untuk ingat pada Allah, sama ada melalui khutbah Jumaat, sama ada melalui sembahyang Jumaat, sama ada melalui zikir selawat Nabi waktu kita duduk di masjid. Lepas tu wadarul bai', bila kamu diminta pergi ingat pada Allah, hendaklah kamu semua tinggal jual beli. Maknanya Jumaat pun nak Jumaat, jual pun nak jual, tak boleh. Kalau kita hari ni lah mengaji pun mengaji, berjual pun berjual. Dalam masa kita mengaji, berhenti berjual sekejap. Bukan apa, 24 jam lama dah kita berjual, kita ambil masa sekejap, tengah jam untuk jual untuk belajar dan tinggal. Kerana Tuhan buat manusia ni, hati kita dalam tubuh kita ni ada sokoy hati kita ni tempat kita ingat benda. Sebab kita ada tangan, kita guna tangan untuk ambil bagai, kita guna kaki untuk melangkah, maka hati ni kita guna untuk ingat benda. Sama ada belajar, sama ada ingat kau pelajaran, atau ingat kau nak jual, atau ingat kau nak beli. Itu sebab tu fas'al wa dharu, naklah kamu cepat-cepat ingat pada Allah dan kamu tinggal jual beli. Kerana orang Medina ni orang berjual, orang Mekah ni orang Mekah ni orang berjual. Kerana dia tak ada tanah untuk menanam, tanah pasir pak lala ni pun Mekah ni tanah gersang. Hak yang menanam ni orang Medina. Kalau menanam saja tak berjual, tak boleh buat apa juga. Jadi segala produk hasil mahsul makanan ni biasa ditanam di Madinah. Daripada tanaman itulah dia bawa pergi kedai sana sini dapat jual beli. Sebab tu orang Arab hak mari sini pak lala ni pun mari daripada golongan peniaga. Negeri kita di Kota Baru ni pun ada orang Arab, dan negeri tu ramai lagi di Kuala Lumpur pada Arab, Singapura ada Arab Street di Singapura. Kerana orang ni orang datang nego sambil bawa agama masuk ke tanah Melayu zaman hari tu ni dibawa oleh orang Arab yang mari dengan tujuan tradisi dia berniaga, serta dengan itu dia mari dia bayar, dia semaya, dia ajak orang sepanjang Islam. Banyak jasa orang Arab yang mereka buat pada orang Melayu, baik di mana-mana sekalipun, sama ada di tempat kita di Kota Baru ni pun ataupun di mana-mana sekalipun. Jadi meniaga serta dengan dakwah. Tak ada orang Arab mari khusus untuk dakwah, tak ada. Yang mari untuk meniaga dan dakwah, meniaga dakwah. Dia memang Islam tu begitu. Islam tu bahasa jenis orang panggil membangun bersama Islam. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuhan kata inilah kebaikan-kebaikan. In kuntum ta'lamun, kalau kamu reti. In kuntum ta'lamun. Anak-anak kita belajar bahasa Arab, kuntum ni dia panggil fi'il madhi, ta'lamun fi'il mudhari, campur madhi dengan mudhari. Maksudnya beri makna ad-dawam wal-istimrar. In kuntum ta'lamun, kalau kamu telah tahu akan datang. Telah akan datang pun akan datang. Jadi campur hak telah nak akan datang ni, jadi berterusan makna. In kuntum ta'lamun, kalau selalu kamu terlibat dengan pengajian. Kalau kamu selalu mengaji sama-sama, maka kamu tahulah inilah cara terbaik mereka. Cari duit saja tak jemaah tak betul. Jemaah saja tak cari duit, kalau makan minta sedekah orang pun tak betul. Mesti jemaah belajar dan ibadat. Barulah ibadat kamu tu selari dengan hak kamu belajar, dan pelajaran kamu tu dapat dipraktikkan dengan ibadat-ibadat kamu.
Ini Islam ni nak satu apa ni, nak selari di antara kerja-kerja pelajaran dan kerja-kerja ibadat. Habis kata. Kemudian Tuhan kata fa idza qudiyatus salat fantashiru fil ardh. Bila sudah sembahyang, fa idza qudiyatis salat, bila sudah ditunaikan sembahyang, fantashiru fil ardh. Naklah kamu bertaburan di muka bumi. Sudah saja sembahyang, terbit daripada masjid pergi ke muka bumi mana? Hok menanai ko, pergi ke ofis ko, pejabat ko. Tengok, sikit sangat yang masa hok Tuhan ambil untuk sembahyang. Hok tadi dia kata bila bunyi bel, kamu nak pergi sembahyang. Arti belum pada bel jemaah tu nak menego, mu nak menanai, mu nak pergi pejabat tak ada apa. Kita sini cuti hari jemaah. Hari ni hari cuti. Kalau kita tak cuti tak ada apa-apa. Cuma timbul masalah undang-undang boroh. Kerajaan seluruh dunia ni buat undang-undang untuk jaga boroh. Kalau tak jaga boroh ni, puak-puak kapitalis ni dia kepaksa orang kerja malam siang pagi petang supaya untung dia banyak, biar orang ni ada kekek tak apalah asal buat kerja kat aku. Maka timbul revolusi komunis. Timbul revolusi komunis di muka dunia tujuan nak jaga golongan apa nama pekerja atas boroh ni. Kerana kalau dia lock pada puak-puak kaya ni, dia paksa juga orang kerja siang malam. Padahalnya Islam ni kau nak kerja siang malam tak apa, asal kata sembahyang kena berhenti sembahyang. Khasnya sembahyang jemaah. Kerana jemaah tak boleh buat sorang. Sengaja Allah Taala buat sembahyang ni ada sembahyang hari-hari yang kita panggil sembahyang lima waktu. Hak ni kita diminta jemaah cara sunat. Kita diminta Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, kita boleh sembahyang sorang tapi rugi. Tapi kalau sembahyang jemaah lagi baik. Tapi jemaah ni tak boleh buat sorang. Paling tidak mesti 40 dalam sebutan kita orang Syafi'i dan sebut 40. Dan kita orang Syafi'i, mazhab Syafi'i di yang kita guna sebelah sini 40, dan kita boleh buat di kena kampung, qaryah. Ia telah diatur oleh majlis agama, di qaryah ni boleh, qaryah ni boleh, qaryah ni boleh. Itu terletak masalah teknikal. Orang Hanafi tidak mesti 40. 3 orang pun tak apa. Tapi dia kena buat di bandar. Di tempat yang ada mahkamah, ada market, ada keselamatan, kita panggil ada polis, tempat yang ada pegawai polis, bala polis, ada mahkamah, ada market. Situ boleh buat jemaah. Kampung tak ada. Kampung orang India hok duk kampung tak jemaah dia sembahyang Zuhur. Tapi kalau kita perhati lah ni, lebih baik kita guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni walau belah mana darat sekalipun wajib jemaah. Ditentukan oleh pihak berkuasa yang kita panggil ni majlis agama. Itu lebih baik. Dan mau sebut seorang lagi amal waktu amal duduk Mesir bahkan dia banyak ke Mesir ni ataupun kerana Allah Alam orang perempuan tak pergi jemaah. Masjid penuh dengan lelaki-lelaki, perempuan tak pergi. Pak kita sini perempuan pergi jemaah. Yang menyebabkan dari segi ilmu agama banyak orang Melayu pada orang Arab sendiri. Kerana ilmu agama ni biasa diajar di masjid. Jadi bila orang Tino tak pergi masjid, duduk rumah saja, dia tahu miru ada. Buka radio duduk menyanyi, duduk joget, duduk cium dekat tu. Hak agama ni sikit-sikit. Jadi oleh yang demikian tempat kita sini lebih molek. Mazhab Syafi'i ia meminta sunat jemaah laki puan. Dan orang puan kita ni alhamdulillah berderu tengah malam, tengah hari, tengah subuh, pagi hari pun berderu. Kita tengok orang pakakkan tengah belum subuh lah kita tengok jujur orang puan kita dia bandar dia baik, pakakkan pergi sembahyang jemaah cukup baik, melegakan hati kita. Dan orang Arab puji mereka. Dia kata orang bergujuh pagi-pagi hari perempuan kamu apa ni pakakkan pakai malaah dia panggil pergi ke masjid. Ini comel. Dia berasa kesedaran agama lebih pada kita. Dan kita di Kelantan alhamdulillah sejak zaman lagi ada seorang beratur orang ada balai pertaburan laki puan apa semua sekali. Cuma lah ni jadi banyak kerja pula. Kadang-kadang kita kena turun rumah belum subuh lagi pergi kerja macam nak pergi kerja mana kereta. Kadang-kadang pergi macam tak tahu sembahyang band mana. Kadang-kadang kita berhenti tengah jalan sembahyang. Yang pentingnya sistem kita guna fiqh mazhab Syafi'i di tempat kita lebih baik daripada guna mazhab orang lain. Terserahlah pada masing-masing. Tapi pengalaman hamba duduk negeri banyak, India, Pakistan, di negeri Arab sendiri, maka hamba buat simpulan lebih baik menggunakan mazhab Syafi'i, khasnya hari jemaah begini, tak kira di kampung, tak kira di bandar, apa namanya, pergi masjid, dengar khutbah,
Dia tiap-tiap kali khutbah kita diminta sebut nama Allah, selawat ke Nabi Muhammad SAW, pesan manusia supaya takwa pada Allah, dan kita baca ayat Quran sebagai rujukan. Akhirnya doa pada Islam seluruh dunia. Kalau boleh tambah lagi Islam, sama ada Islam Cina, sama ada Islam bubuh, Islam Cina, Islam India, Islam orang asli, bubuh kata begitu, bagi tambah kemesraan kita dengan orang Islam seluruh dunia yang berbagai-bagai bangsa-bangsa. Cuma so lagi yang terletak di atas apa terserah pada Tok Khatib lah pula. Banyakkan Tok Khatib yang ada hari ni, hak tua-tua pun ada dah lama dah hak tua, tapi nak ganti tak ada ganti. Tapi orang tua ni biasanya tertinggal sikit dari segi bahasa. Bahasa Melayu ni lah ni bahasa kita panggil bahasa moden, bahasa baku ke apa. Tok Khatib kita ni bahasa lama, bahasa petani yang gitu lagi. Jadi dengan sebab tu bila khutbah ditulis dalam bahasa moden, dia tak reti nak, dia sendiri gagak baca. Ambo sendiri pun generasi lama ni pun banyak tinggal dia bahasa Melayu. Jadi kalau setara ambo hak berpelajaran ni pun tertinggal banyak bahasa Melayu. Ini ke pula Tok Khatib kita hak tua-tua ni makin lagi tinggal koma dengan full stop pun dia tak faham. Baca lando belakang tak kira koma, tak kira gapo, lando pergi tak tahu mutadar warna khabar warna. Jadi boleh demikian, benda ni kelemahan-kelemahan yang berlaku ni perlu kita fikir bersama bagaimana nak buat. Banyak, walau tu banyak dah seminar-seminar yang dibuat, tapi maknanya belum cukup lagi. Tak apalah. Di kesimpulannya, bila bunyi band kena pergi masjid. Belum pada band tu nak berjual, nak bercedung, nak bergalau, nak buka kedai, tak apa. Tapi jangan sampai kau pekat terganggu kerja-kerja sembahyang jemaah. Dan bila sudah sembahyang jemaah, fantashiru fil ardh. Intashara yantashiru intashir. Intashir makna berterabur kan. Bila terbit masjid tu, mungkin kedai, kau berjabat, kau pergi padang, kau pergi laut, sungai apa. Tujuan apa? Wabtahu fadlillah. Naklah kamu cari kelebihan Allah. Dia tak kata wabtahu alman, cari duit. Tak. Dia kata carilah kelebihan Allah, kurnia Allah. Mana sebanyak mana pergi pejabat kau, kedai kau, menego kau gapo, mu kena ingat hak aku tu. Mu menego boleh untung, hak aku boleh. Mu menanam boleh ubi bubisi, hak aku. Mu gapo lagi ke laut boleh ikan, hak aku. Sebab ikan hak mu pun hak aku. Nego hak boleh untung, aku. Jadi bila aku semua bila boleh, mu kena ingat mu pitih aku. Bila pitih aku, duit aku beri ke mu, maka mu kena dengar perintah aku. Kerana mu ni bukan tuan punya harta. Tuan punya harta ni aku. Mu hanya manager, kamu hanya pengurus. Bila seorang pengurus, dia tak boleh buat pandai kacau. Dia kena dengar kata apa ni, gapo dah bot dia mana, gapo dia kata jabatan kuasa ni, ahli lembaga tu, kaedah dia. Seorang manager, walau bagaimana besar perniagaan dia, tapi dia tak boleh buat pandai harta syarikat. Dia kena tunggu perintah apa ni, putusan pihak lembaga. Lo ahli lembaga terbesar ialah aku, Tuhan kata. Banyak mana harta yang ada padamu, baik harta pertanian, baik harta gaji, baik harta apa nama ni, kontrak apa semua sekali, hak aku berlaku. Wabtahu min fadlillah, mu kena cari rezeki daripada aku untukmu. Hutang mu kena bayar, kan aku suruh. Zakat mu kena beri, kan aku suruh. Pakai miskin mu kena derma, kan aku suruh. Mu tak buat, arti mu kena dengan harta aku yang aku beri pada kamu. Ini asas yang diberi oleh Islam, yang tak dapat diberi oleh golongan kapitalis ke, sosialis ke, apa saja pun tak dapat diberi. Orang ni berinya kapitalis, orang putih katanya harta kita. Harta ni harta aku, nama apa ni apa ni, bank, apa kita panggil, cek aku, saham aku, syarikat aku, gaji aku, waktu aku. Bila aku tak, ikut aku. Nak berjudi pun tak apa, nak derma pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala ada, Islam tidak. Islam ajar kata tak, semua al-malu ma'allah wan nasu khalifatuh. Harta ni harta Allah, manusia ni hanya pengganti Allah, budak Allah, pegawai Allah. Allah Ta'ala suruh gapo, kita mesti terima. Jangan saya untuk keluar zakat, jangan saya untuk keluar derma, jangan saya untuk apa ni, bayar hutang orang. Kerana ini perintah daripada Tuhan besar, Allahu Akbar. Allah yang menjadi Tuhan besar, terbesar sekali. Ini sistem Islam yang sangat-sangat ditakuti oleh orang Eropah, dan ditakuti juga oleh golongan sekular.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila sudah semaya, mungkin keluar daripada masjid, berterabur di muka bumi cari rezeki, dan bila-bila cari rezeki, wadhkurullaha katsiran. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Balik hal tadi pula. Sikit-sikit suruh ingat kepada Allah. Sikit-sikit suruh ingat kepada Allah. Uzkuru, kita pun panggil berzikir. Apa bermakna ingat. Lebih baik kita bermakna ingat pada Allah daripada zikir. Zikir takut jadi zikir ada mengatik dia lekung, ada bilangan tertentu, ada pegang wasbih tertentu, bila sudah tegak kap minum teh lepas tu tak balik, ada apa. Itu zikir biasa kita tahu di Kelantan ini. Hak makna zikir sebenarnya ialah ingat pada Allah. Di samping kamu bersedia ingat pada Allah, di samping kamu duk megang pai di pejabat, ingat pada Allah, di samping kamu jual beli dengan pelanggan, ingat pada Allah. Ingat pada Allah artinya halal haram terlibat dengan yang terlibat dengan jual beli ada, halal haram mengenai dengan cedung galau ada. Kita bawa tanah orang, siapa dia beli baju, siapa dia keluar benih, siapa dia sewa berapa, ni semua ni hukum-hukum yang ada berlaku. Sama ada kita nak ataupun tidak nak, hukumnya ada dah. Jadi dengan sebab itulah uzkurullah ni jangan sebut makna berzikir, tapi sebut makna ingat pada Allah, ingat pada halal haram dia, ingat pada syurga neraka dia, ingat pada dosa pahala dia. Kalau tak ingat, pulah linga dia. Kalau sekat pulah linga tak apa lagi, tenangnya, laparnya, radok dan neraka akhirat. La'allakum tuflihun, supaya kamu semua bertuah beruntung. Tuflih kita bermakna beruntung bertuah. Aflaha yuflihu ay syaqqal arda. Asal makna tuflihu ni maknanya galau, tenggalau bumi. Kita cakur, kita panggil aflahal arda. Kita galau, kita baju. Silah dianya aflahan, sebab tu peladan kita panggil falah, Arab panggil falah, peladan. Kerana orang ni jom galau, jom ceduk. Jadi mana-mana orang dapat pahala, usaha kena serupa dengan jom galau juga. Jom galau tu boleh padi. Hak mu nak pahala kena galau juga, galau cara pahala. Bila kita galau tu kita paksa kena guna peluh, guna mata, guna telinga, guna titik peluh, guna usaha gapo, barulah boleh padi buah, barulah isi kita ubi kita berisi, barulah pokok kita dapat hasil apa semua sekali. Supaya kita dapat pahala. Gini galau juga. Kena bangun tengah malam zikir, kena minta maaf pada kita bersalah dengan orang, sama ada tok laki kita, sama ada bini kita, sama ada apa, kena usaha ni betul-betul galau apa bajak nafsu kita. Kita tolak pecah nafsu kita, sebagaimana galau tu pecah bombing, sampai bombing tu jadi balik kena mata galau, gitu kita pecah nafsu kita betul-betul supaya galau juga. Hak tu boleh duit, hak ni boleh pahala sama. Itu mana la'allakum tuflihun, supaya kamu dapat bajak, dapat galau nafsu kamu, supaya nafsu kamu, nafsu amarah tu tukar menjadi nafsu lawamah dan tukar menjadi nafsu mutmainnah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Baik. Tuan kitab kita ni bawa satu cerita. Cerita ni nampak sangat sahabat Nabi ni ikut suruh buat lalu. Ada seorang sahabat nama Iraq. Bahkan Iraq bin Malik radhiyallahu anhu idza shalla al-jum'ah. Seorang sahabat Nabi nama Iraq bin Malik, bila sudah sembahyang Jumaat, salat faqah ala bab masjid. Dia sudah sembahyang Jumaat, bangun, duduk cacat di pintu masjid. Dia kata, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu fardhataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Nabi tidak ajar, tapi dia faham daripada ayat tu, maka dia buat lagu ni. Dia kata, ya Allah, itu aku. Bila dia sudah sembahyang Jumaat, dia duduk cacat di pintu masjid dia, belum balik ke rumah lagi, dia kata, Allahumma inni ajabtu da'wataka. Tuhan aku mari ni kerana musuh. Allahumma inni ajabtu da'wataka. Tuhan aku mari sini hari ni kerana musuh. Musuh bila bunyi bel, mu kena mari, maka aku pun mari. So, wa sallaitu fardhataka. Dia aku mari sini, aku sembahyang fardu pada Jumaat kerana musuh. Lepas wa antashartu kama amartani. Sekarang ni aku nak balik ke rumah aku kan bagaimana musuh. Bila mu kata bila sudah maya balik. Sekarang aku nak balik kan, ya Tuhan. Farzuqni min fadlika. Aku nak balik ke rumah, bukan balik ke rumah dah. Aku nak buat kerja. Buat kerja, gaya unta, kau pewa kambing, kau tanah wa tamar, aku ikutlah cara-cara dia. Maka bila aku balik, Tuhan, farzuqni min fadlika, tolonglah beri pada aku rezeki daripada kurniamu.
Nya kederai aku seorang tak jadi. Aku habis kederai, habis gerai aku boleh buat, hanya aku bajak tanah. Dia aku bubuh benih tamak. Aku tak boleh paksa tanah menumbuhkan butir tamak aku. Dia aku tak boleh paksa butir tamak kena pecah mata tubik akar, tubik pucuk, aku tak boleh. Kau tidak kena. Aku hanya bajak, bubuh tamak, bubuh benih, aku jerahai. Tu yang aku boleh buat. Tapi nak lebih lagi, hei langit, mesti turun hujan kerana aku bajak, tak boleh. Hei bumi, nanti ni kena dengar kata aku, apa nama ni, kena subuhkan, tak boleh. Ya sebab tu ikhtiar ada pada aku buat. Tapi urzuqni min fadl, tolonglah rezeki daripada kurnia. Lepas tu wa anta khairur raziqin, kerana kamu sebaik rezeki. Jadi sahabat-sahabat Nabi bila dengar Quran hak Nabi baca, betul-betul supaya kita pun adik kakak dengar hak hamba ceramah hari ni. Hak hamba ceramah hari ni adik kakak reti sebutir-sebutir, hak patut buat sebagaimana sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi dengar ayat, sama ada luar semaya ataupun Nabi baca tengah semaya, betul-betul dia dengar supaya Nabi dia tengah ceramah. Maka dia buat ya Allah, itu aku mari hari ni kerana suruh mari jemaah. Aku semaya kerana suruh. Sekarang aku nak balik rumah kerana suruh. Lepas aku nak pergi padang itu nak buat kerja kerana suruh. Maka tolonglah beri rezeki pada aku sebagaimana hukum janji, supaya aku menjadi orang muflih, orang yang bahagia hidup dunia. Habis tu. Kemudian ayat juga ayat. Benar ayat, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qaim. Bila orang tu tengok perniagaan siapa, atau bila orang tu dengar lahwan gendam pun, infaddu ilaiha, berterabur yang pergi, wa taraku qaimah. Dan orang tu tinggal mucacan seorang di masjid. Ni nak ayat perang orang. Jok zaman Nabi, pas kala ni, pas kiamat pun ada jenis. Jenis hok dengar kata, jenis hok dengar kata. Tuhan ayat tadi bila bunyi orang bang, tinggal belakang jual beli. Mai ke masjid untuk zikrullah. Tapi ada di antara orang zaman hari itu juga kedai Tuhan bila jemaah dulu pergi ke masjid, saat tu juga rumungan perniagaan siapa? Kita panggil lori lah. Lori bawa beras, lori bawa gula, lori bawa kaki siapa? Keedah orang zaman hari tu, zaman hari tak ada radio, tak ada TV, tak ada surat khabar. Nak suruh orang mari tempat dia palu gong tu lori siapa? Po zaman hari tu kalau kapu amal pulang Melaka ni, zaman kecil-kecil hari tu, kalau beda muak bilih, beda muak budu, beda muak payah di Pulau Melaka zaman hari tu hari dalam beda besar-besar mai dia petani mana. Bila siapa di kalangan Pulau Melaka tu dia siup tu apa bego ping do orang pakak bawa bekah pergi beli bilih, beli budu, beli macam-macam. Jadi zaman Nabi ni bila mari rombongan daripada jauh-jauh bawa barang yang untuk nak suruh orang pergi tu, dia siup bego lah, udang lembut nakul ada udang. Jadi orang yang datang masjid dah ni bila bunyi gua tu bu lagi tu bit. Pergi tempat ramai-ramai. Kenapa? Bunyi ban, bunyi tuan, bunyi berapa. Itu tu yang kaya. Nak wayak payah yang lakon pimpin manusia. Itu zaman Nabi. Bila-bila zaman Nabi tu ayat Quran pun ada juga rela tinggal masjid asalkan pergi boleh lah ni punya gula tu. Gula payah. Gula maksa pada. Pada dia kau kan baik aku dulu. Wa idza ra'au tijaratan, bila orang puak-puak tu tengok perniagaan al-lahwan atau permainan siapa di masjid, faddu ilaiha, orang tu berterabur yang pergi ke tempat sana, wa taraku qaimah, dan orang tu sanggup tinggal musyarat qaim berdiri macam khutbah. Lakon didik manusia supaya orang panggil berkah tanduk nak berkah mana tanduk besar sebelah kecil sebelah. Kalau reka dia cabut, tak reka kita nak ke dia. Ni lakon orang. Jadi pada orang jadi pemimpin, start daripada mokpok di rumah, kena tanggung susahan jaga anak. Cikgu di sekolah jaga budak-budak ratus ribu dan sebuah sekolah, kena tanggung masalah kerana budak-budak. Kerajaan jaga sebuah negeri kena lakon, kena jaga lakon budak hok bawah. Kan sok orang Islam, kalau orang Islam kau tak semaya kena mai moyu gapo semua. Allah Tuhan punya tahu. Sakit pada kita buat tak
tak jaga Tuhan suruh. Nak jaga sakit kepala aku masuk hospital Kediri. Ini benar-benar gini ni kena kita tapi kita boleh pahala. Kita kita sabar ni kita boleh pahala. Kita berdoa pada Allah Taala, ya Allah ya Tuhan aku ni hamba-Mu. Mu suruh, mu beri pada aku ilmu, mu beri pada aku lidah sebatang untuk bercakap. Maka aku bercakap. Banyak mana usaha aku tak sudah caput tangan-Mu ya Allah ya Tuhan. Doalah sebagaimana sahabat Nabi tadi Iraq bin Malik dia boleh berdoa walaupun Nabi tak ajar, tapi dia leluah isi hati dia. Kita lah ni kita mesti berdoa, sama ada doa Nabi sendiri guna ataupun doa kita buat sendiri, insya-Allah Allah Taala mustajab doa kita. Jadi dia doa sama ada Tuhan beri lalu ataupun Tuhan tapuh 10 tahun 20 tahun. Ambo dah sebut sama waktu Nabi Ibrahim buat balasah kecil-kecil hari tu Baitullah dan lapan itu, bila-bila dia berdoa Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, bila-bila dia duk punggah batu buat Baitullah lagi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayat. Hei Tuhan, tolonglah kirim orang seorang rasul duk baca ayat-Mu dan ajar orang itu ini. Doa Nabi Ibrahim 40,000 tahun dulu baru mustajab waktu Nabi Muhammad lahir. Semua ahli tafsir sebut Nabi Muhammad lahir ni kerana masih mulut tok dia Nabi Ibrahim yang berdoa berapa puluh ribu tahun dulu. Kita lah doa-doa enggak buka tikar tengok ada piti ke tak ada. Itu apa yang syok kat lalu sebab kita nak suruh Tuhan ni jadi budak kita ikut suruh Tuhan buat lalu. Tuhan pertama dia beri pasal dia beri. Cuma dia beri pada kita benda hak dia fikir maslahat pada kita. Betul-betul sebagai seorang ibu, anak teriak nak pisah, siapa sudah umur tak boleh pisah. Bukan kerana tak sayang, kerana kalau boleh pisah sah luka tangan. Baik dia boleh bergalai, dia boleh seku, dia ukur, dia boleh susu apa semua sekali. Dia tak boleh pisah tu bukan kerana mak tak sayang anak, tapi dia tahu dah kalau boleh pisah sah apa nama luka tangan, pak dia susah, pak hospital ke apa. Allah Taala begitu. Kadang-kadang budak hamba dia berdoa ni, kadang-kadang hamba ni Tuhan tengok budak ni, budak tua bokok apa dengan budak nak gotu nak goni nak beni muda tua bokok dah kalau ni dia gak pun jalan habis lah nak gotu nak goni. Jadi pasal doa kita mesti berdoa, bakal lagi Allah menentukan mana yang baik mana yang tidak untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Akhir sekali kita doa juga para hadirin daripada Nabi Sallallahu anak amba masih lagi dalam ISA, ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah lembut pintu hati Allah Badui sebagai dia menteri dalam negeri, lembut hati Abdul Halim Hamid sebagai ketua pengarah Jabatan Latihan yang kata bahawa anak amba dia ketua KMM, lembut hati Yusuf bin Ahmad pengarah pendidikan PKN, sama ada Tuhan lembut hati dia ataupun Tuhan kerah hati dia supaya jadi batu sudah dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah ya hayy ya qayyum ya dzal ikram ya hannan ya mannan ya rauf ya dayyan انفعنا منك ونفعة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. Wahai Tuhan, tolonglah Islam dan tolong juga orang Islam, dan musnahkanlah golongan kufur dan golongan berpura-pura munafik, dan musnahkanlah segala musuh kamu, musuh yang melawan agama kamu dan melawan perjuangan agama kamu. Itu aku selembutkan hati dalam Badui supaya mereka sedar bahawa kerja dia tahan manusia yang tak ada sebagai pembicaraan ini dosa dunia akhirat. Sama ada kamu lembut hati dia membawa dia ke mahkamah ataupun lepas terus, ataupun kamu lipat balik tipu daya mereka naik tempat kepala mereka sendiri supaya hati perut dia menjadi keras, tak reti nak bertabat, tak reti takut pada neraka. Itu kerja kamu. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna ibadaka wa ima'aka fi Palestin wa fi Iraq وفي أفغانستان وفي لبنان وفي فلسطين قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا
اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Right.